pengamal ilmu hitam. Itu dia, tempik salah seorang pendekar. Setelah agak lama hambatan itu berlaku, akhirnya kelibat jejaka guni yang dikejar kelihatan dengan jelas. Walaupun lariannya lebih laju berbanding kadar larian manusia kebanyakan, hampir mustahil untuk seorang manusia menandingi kelajuan kuda. Hiya! Laun pendekar sambil menghilbas cemeti pendek ke punggung kuda. Kain-kain merah panci kesultanan pada badan kuda berkibar laju. Jejaka guni sedar bahawa dalam beberapa saat sahaja lagi lariannya pasti berjaya dipintas. Dia tidak mungkin dapat mengatasi kepantasan binatang-binatang terlatih tersebut. Jadi dia perlu memikirkan sesuatu untuk melepaskan diri. Salah seorang pendekar mengeluarkan gelon tali lalu dipusing-pusingkan ke udara. Dia bersedia untuk melemparkan tali itu ke arah lelaki buruan yang semakin hampir. Pastinya berita penangkapan jejaka guni akan menggembirakan ketua mereka. Sebagai kumpulan pendekar yang telah diberikan tugas rahsia khusus untuk menangkap pengamal ilmu hitam, nama jejaka guni termasuk dalam senarai perburuan mereka. Tidak semena-mena larian jejaka guni tukar arah. Dia memancung ke arah kanan lalu masuk ke dalam kawasan hutan buluh. Para pendekar menyentap tali kepala kuda untuk menukar arah. Beberapa ekor kuda tunggangan mereka sempat membelok ke kanan lalu terus mengejar. Beberapa ekor lagi terjatuh kerana selekoh yang terlalu tajam. Denai hutan bambu yang sempit merupakan kelemahan buat kumpulan pendekar tersebut. Tubuh kuda yang besar sukar untuk bergerak dan menukar hala dengan tangkas, terutamanya dalam keadaan memecut. Kelajuan larian kuda-kuda itu semakin menurun. Para pendekar pula terpaksa bersusah payah untuk menyusup ke kiri dan kanan agar tidak merempuh rumpun buluh. Keadaan ini berjaya menjarakkan kembali kedudukan jejaka guni dan para pendekar. Tidak sekali pun jejaka guni itu berhenti untuk mengambil nafas walaupun sudah lama berlari. Rancangannya untuk mengambil kesempatan atas kelemahan kuda berjaya. Bulu-bulu membantu menjadi perintang yang melambatkan pergerakan para pemburu itu. Jantungnya bergelinjang seperti gendam perang. Kelajuan pecutannya pula amat luar biasa. Ketika itulah buat pertama kalinya kumpulan pendekar tersebut melihat sendiri kekuatan luar biasa jejaka guni sebagaimana yang digembar-gemburkan orang selama ini. Patutlah Datuk Syahbandar sendiri yang memberi arahan rahsia untuk penangkapan hidup-hidup ke atas jejaka guni. Kini timbul kerunsingan dalam fikiran mereka. Sekalipun mereka berjaya memecut ke arah jejaka guni itu, adakah mereka mampu menangkapnya? Mereka sendiri telah menyaksikan apa yang mampu dilakukan jejaka guni itu ke atas 5 orang perompak tadi. Mereka pula perlu mencari dan mencabut tangkal daripada tubuh jejaka guni supaya pengamal ilmu hitam itu tidak mampu lolos lagi. Kejar-mengejar ini membawa mereka menghampiri sebuah tembok tinggi, setinggi 10 batang tubuh manusia, penanda berakhirnya sempadan wilayah kepayangan. Tembok itu sudah pun diselimuti lumut kerana terlalu lama ditinggalkan. Malah, beberapa bahagian tembok itu telah merekah dan roboh. Benteng yang sudah mencecah ribuan tahun itu tidak pernah diselenggarakan. Manusia takut untuk menghampirinya. Melihat tembok tersebut, para pendekar kelang kabut menarik tali kekang kuda masing-masing. Gigi mereka diketap, rentak kaki kuda menjadi berterabur. Berusaha sedaya upaya untuk berhenti. Ada yang terpusing ke sisi akibat rentapan secara tiba-tiba. Ada yang mereng hampir jatuh. Dari jarak selamat itu, para pendekar tersebut memerhatikan sahaja jejaka guni yang masih memecut dengan sehabis daya. Apabila tiba di hadapan tembok, kelihatan jejaka itu terus masuk melalui celah rengkahan pada tembok tersebut tanpa teragak-agak. Tidak ada seorang pun daripada mereka yang berani menggerakkan kuda untuk meneruskan usaha penangkapan. Kau juga lihat yang dia masuk ke kawasan itu, bukan? Tanya seorang pendekar. Ya, aku juga nampak. Maka benarlah dia memang menetap di hutan keras ini. Tidak salah lagi, lelaki ini pengamal ilmu hitam. Takkan ada orang biasa berani melangkah ke dalam kawah lumpur, melainkan dengan perlindungan jin dan syaitan. Jawab pendekar lain. Pendekar yang pertama tadi tampak kekaguman. Lihatlah lariannya tadi. Tidak sekali pun dia berhenti untuk mengambil nafas.
Dua orang lagi pendekar berkuda sampai ke kawasan tersebut. Mereka berdua ini yang terjatuh di selekoh awal tadi. Terpapar air muka kebimbangan pada wajah mereka apabila melihat pendekar-pendekar tidak terus mengejar dalam keadaan jejaka guni belum lagi tertangkap. "Dia terlepas," ujar yang baru tiba itu. "Hai, matilah kita kalau hal ini sampai ke pengetahuan Datuk Shah Bandar." Ketuanya tenang menjawab, "Tak mengapa. Hamba yakin kita tidak akan dihukum. Sekurang-kurangnya kita sudah boleh memberi jaminan tentang tempat jejaka kuning ini bersembunyi. Tidak lama lagi pengamal ilmu hitam ini akan berjaya ditangkap juga. Mata-mata Kesultanan Aradanapura tidak akan melepaskan orang yang bermain ilmu hitam." Kawasan di sebalik benteng itu merupakan kawasan larangan. Dia dipercayai kerana tersumpahan yang bertahan berzaman-zaman. Malah ia turut dijadikan tempat buangan bagi pembelok kesultanan. Kawasan itu amat berbahaya dan berbisa. Lebih baik mereka merelakan sahaja pelepasan jejaka guni itu kali ini daripada memperjudikan nyawa sendiri. Tidak ada sesiapa yang berani menghampiri Kawah Lumpur dan beberapa lagi kawasan sumpahan di Kepulauan Nusantara ini.